Good morning, Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back at UCAS. So, kita ada tetamu meroket sekarang guys. Kita ada ustaz dan juga doktor at the same time. Betul. Ustaz, doktor dan juga influencer. Alhamdulillah. InsyaAllah. 4 dalam 3 dalam 1. So actually, sebelum ni korang pun tahu aku pernah jemput Ustaz Mahi kan sebelum ni. So, kalau orang tanya, so asal jemput Ustaz tiba-tiba kan? Betul. Sebab yang sama juga. Ustaz pun terfikir Kenapa jemput? Sebab dia senang je Ustaz. Satu sebab je. Sebab dia kejayaan manusia hanya dalam agama. Sejauh mana tak perintah Allah SWT, ikut cara Nabi SAW, ada kejayaan. Selain itu tak ada kejayaan. So disebabkan kita nak ada kejayaan podcast ni, dan kita sebagai orang Islam nak kejayaan, so kita jemput Ustaz. Especially sekarang, keadaan sekarang ni Ustaz. Macam kena lah. So untuk yang tak kenal lagi Ustaz Ashraf Amirul Ashraf Amirul ni sebenarnya Dia aku guys nampak Ustaz masa KML. Lepas tu dandan je hari tu keluar kat FYP Ustaz tengah live. Waktu saya tengok ni Ustaz ML ni. Lepas tu cakap, Ustaz jom fokus. Macam tu lah dia. Kebanyakan orang saya jumpa macam tu. Dia macam spontan, macam botak yang sembang bola. Saya suruh dia keluar dia tengah live. Saya komen, jom fokus. Lepas tu cakap, okay boleh DM cakap tu. Saya cakap, okay dah. So saya DM lah. Kebetulan. Kebetulan. Tapi sebenarnya memang saya sentiasa mencari. Bukannya macam, kalau adalah tak. Tapi macam tak, kalau kita buat secara spontan, perkara tu jadi. Selalu macam tu. Yang dia jadi tu impact yang sangat besar kadang-kadang. Betul, saya setuju lah. Contoh antaranya, kalau contoh ni saya selalu dengar juga, kalau contoh macam pergi bercuti ke apa, kalau kita plan ke apa, dia macam tak jadi. Dia kena jom baru jadi. Okay, betul tu. Okay, so saya nak tanya Ustaz, sebab saya tengok Ustaz punya content mostly berkenaan dengan akhir zaman, berkenaan dengan betul. Lebih kurang akhir zaman lah kan. And saya topik ni memang seronok, interesting and juga menakutkan at the same time. Tapi saya tanya Ustaz macam Ustaz study dulu, Ustaz memang fokus bahagian, ada macam silibus bahagian ni macam mana? Kalau ikutkan tak, saya so kita kenalkan diri saya dulu. Saya dulu belajar di Kelantan. Lepas belajar di Kelantan, dapat tawaran ke Universiti Al-Azhar dalam 2012 tak silap saya. So 2012 tu saya ke Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang perubatan. 7 tahun jugalah. 7 tahun. Tapi bonusnya bila mana saya pergi ke Mesir, saya belajar Mesir bukan belajar bidang perubatan sahaja. So kita belajar juga bidang agama, fiqh, tauhid, tasawuf, mantik, ilmu lughah, ilmu bahasa, semua benda. Tapi di sana dia tak ada ilmu akhir zaman. Okay. So saya balik daripada Mesir, ataupun di sana saya dah start mula mengkaji, mula baca kitab-kitab akhir zaman, mula tengok kitab akhir zaman, mula berguru dengan beberapa guru berkaitan akhir zaman. So daripada situ saya kaji. Yelah, bila mana kita tiap hari kita mengkaji, input terdapat sampailah ke hari ni. Sampai hari ni pun saya masih lagi belajar pasal akhir zaman. Sebab akhir zaman dia besar tau. Dia macam boleh buat satu department akhir zaman. Sebab ilmu tu luar biasa yang Nabi ceritakan. Sebab yang kita tahu hari ni pun kan, separuh daripada tu kata ulama Nabi rahsiakan. Masih lagi ada yang Nabi rahsiakan. Nabi kata jangan bagi tahu kepada umat aku. Nabi bagi tahu pada sahabat, nama dia Huzaifah, nama dia Yang penyimpan rahsia Nabi. Penyimpan rahsia Nabi. Kata ulama, hanya separuh sahaja Huzaifah bagi tahu kepada kita. Separuh lagi Nabi minta rahsiakan. Itu cakap boleh buat satu department akhir zaman. Macam silibus satu dalam universiti, yang ni bahagian akhir zaman macam Betul, satu silibus. Macam tu So masa Ustaz belajar kat Kelantan tu bukan belajar agama? Saya belajar agama, saya belajar sekolah agama. Saya belajar sekolah agama. Saya juga pergi pondok. So kiranya dua-dua at the same time ke? Biasalah kalau sekolah ni, habis waktu sekolah saya akan lari sikit lah dengan motor. Sebab dia duduk asrama. Bawa motor, pergi ke pondok, pergi ke rumah-rumah ustaz-ustaz, pergi malam-malam akan biasalah. Pagi kelas sekolah macam biasa, malam pergi belajar sendiri. Pergi cari keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Walaupun duduk asrama kita cubalah. Tapi jangan tirulah benda ni, kena dapat kebenaran lah. Okay. Tapi kalau kita bukan nak kata benda tu betul tak, benda tu stay salah lah kalau kita lari kan, tak ikut peraturan. Tapi benda tu kan, kalau kita tak buat, kita tak akan dapat. So saya kena carikan, contohlah kita balik sekolah pukul 2 biasanya. So pukul 2 sampai pukul tu sampai asar lah biasanya. So saya akan keluar sekejap pergi rumah ustaz, sebab saya duduk area Kota Baru.
Kota Baru ni ramailah rumah ustaz-ustaz, pondok pun dekat. So saya lari sikit pergi pondok, belajar-belajar, balik asal duduk di asrama dah. Oh, I see. So maknanya kenapa Ustaz tak masuk pondok je pada awal? Sebab saya nak juga CJ. Oh. Sebab CJ tu kalau saya tak ada CJ, saya tak boleh nak pergi, asal niat nak pergi Yaman. Yaman kan tak payah CJ. Tapi fikir satu pandangan masyarakat kita sekarang lah. Bukan saya nak kata orang belajar pondok tak ada duit, tak. Bukan. Tapi pandangan masyarakat kita, orang yang ada CJ, orang yang tak ada CJ, bila mana dia bercakap lain. Tambah-tambah bila orang tu doktor. Okay. Kalau contoh Yusof sendiri, Yusof pergi jumpa ustaz dengan doktor, Yusof lebih percaya siapa? Saya ustaz lah. Ustaz. Contoh orang awam mungkin doktor. Orang awam mungkin doktor. Biasanya orang lebih tertarik dengan bila mana doktor bercakap. Tapi saya tak guna title doktor pun. Biasa saya pergi masjid, saya akan guna title ustaz saja. Oh ya? Tapi doktor tu bonusnya bila mana saya duduk di hospital. At the same time saya boleh dakwah juga. I see. Banyak benda lah. Masa dekat Al-Azhar tu, memang setiap student walaupun ambil medik ke apa, dia kena ada juga minor yang bahagian ni Tauhid. Betul. Semua student wajib ambil ni. Al-Azhar. Al-Azhar sahaja. Al-Azhar saja. Kalau Mesir ni dia ada 7 universiti yang orang Malaysia kita pergi untuk ambil perubatan. Ada Al-Azhar, Mansurah, Kahirah, Ain Syam, Alexandria, 2 lagi tak ingat. Tonta dengan satu lagi lupalah. Al-Azhar saja yang mewajibkan untuk hafal Quran, ambil agama dan sebagainya. Sebab itulah jadi struggle bila orang yang tak ada base agama, sekolah menengah biasa, dia pergi Universiti Al-Azhar. Probably ramai yang fail untuk bahagian agama, dia kena repeat. So kalau student bukan Islam, tak ada yang diterima? Al-Azhar tak ada. Semua Islam, wajib Islam. Tapi universiti lain yang saya cakap tu, dia terima je. Terima je sebab Mesir ni kita tengok bukan semua Islam. Gereja banyak Mesir. Kadang-kadang orang Kristian bagi salam kat kita. Tapi itu biasalah kehidupan mereka. Assalamualaikum, tanya khabar, doakan kepada kita, moga Allah bagi keberkatan kepada kita. Tengok-tengok Kristian, orang Arab orang Arab. Tapi sebab budaya mereka, kan, budaya mereka. Even though kawan saya dekat hospital pun, kawan daripada Indian, diorang tahulah saya ni ustaz kan. Oi, Masya Allah pun ustaz. Astaghfirullahalazim. Betul lah. Kan? Siapa yang berkawan dengan Indian dan kebanyakan Indian lah yang akan cakap macam tu. Itulah. Betul juga. Okay. So kiranya ustaz bahagian apa kan kat HKL tu? Sekarang bahagian kecemasan. Oh ya? Ustaz tak nampak saya? Saya 3 bulan lepas hari-hari kan? Nampak Tak perasan kot. Ramai sangat orang. Ramai sangat. Kecemasan pun kita... Kat ICU tu tak. Kecemasannya bawah sekali. Yelah kat ICU pula. Yang tepi kemah tu, yang tepi kemah, tepi pintu tu, yang tu kan? Betul. Tapi dalam tu ada banyak lagi. Dia ada panggil ward kecemasan. Ada green zone, yellow zone, red zone, ISO. Okay, baik area situ lah. So kita akan bermain di area situ lah. Setiap hari kita akan berpindah. Contoh hari ni dekat red zone, esok dekat green zone. Dia ada jadual lah. Jadual sikit. Yang mana dapat experience lah. Boleh lah. Okay, Alhamdulillah. Okay, so Ustaz, so basically sekarang saya nak tanya Ustaz, sebab sekarang ni memang sekarang tengah kecoh pasal Israel Palestin. Betul. Saya tak kisah guys, kita tak akan bleep Israel lah apa bagai tak ada. Kan sekarang kita tengok orang bleep lah apa, ataupun dia sebut bendera, dia sebut bintang lah, dia tak sebut perkataan tu kan, tapi kita tembak Ustaz, sebut tembak je, band-band lah. Okay. So Israel Palestin ni apa dia punya signifikan benda ni sekarang dekat akhir zaman sekarang ni? Signifikan Okay, kalau orang yang belajar akhir zaman, mereka tengok perkara ini bukan perkara yang biasa-biasa. Even kalau kita tengok sejarah bagaimana Yahudi mula attack Israel, orang yang belajar orang panggil hadis fitan, hadis akhir zaman. Ada ulama daripada Yaman, dia kumpulkan hadis-hadis fitan, hadis akhir zaman daripada Nabi, and then dijadikan satu silibus di Yaman. Di Al-Azhar pun ada, dan beberapa tempat ramailah ulama yang mengkaji akhir zaman. Bila kita tengok pandangan ulama berkaitan dengan bagaimana Yahudi mula menyerang Israel, bila yang berapa tahun tu, 1400 tahun lebih kan, yang Yahudi datang dengan sebuah kapal 1948. 1948 dia datang dengan sebuah kapal hanya untuk menumpang. Di situ ulama-ulama kita tengok, sebab kalau kita tengok sejarah, Yahudi ni memang dia orang tak ada penempatan. So bila mana dia orang tak ada penempatan, dia orang
faham di akhir zaman nanti ni diorang akan ada sang penyelamat. Sebab dulu kita tengok di zaman Nabi Sulaiman, mereka sangat suka dengan zaman Nabi Sulaiman. Dan mereka tak suka zaman Nabi Musa. Sebab Nabi Musa ni tegas, Nabi Musa ni garang, Nabi Musa ni miskin. Tapi Nabi Sulaiman seorang nabi yang kaya, seorang nabi raja, dan dia adalah nabi daripada Bani Israel. Mereka suka sebab ada nabi yang hebat, nabi yang kaya, nabi yang jadi raja. So apa yang mereka minta ialah nabi akan bagi. Kan nabi kan sifat dia sangat baik hati, even though dengan orang yang jahat pun dia akan jadi baik. Nabi akan jadi baik, layanan baik. So mereka suka zaman kegemilangan mereka. Sebab itulah zaman Nabi Sulaiman dikenali sebagai zaman kegemilangan untuk Bani Israel. Sebab orang, masyarakat lain, kaum lain takut, kaum lain gerun dengan Bani Israel. Sebab itulah mereka nak kaum mereka sekarang jadi macam tu. And then mereka percaya sang penyelamat mereka akan muncul. Itu memang tertulis dalam kitab lah. Ada dalam kitab diorang. And then diorang belajar juga hadis fitan. Diorang belajar juga pasal kita. Sebab tu mereka percaya ya Al-Mahdi akan muncul. Nanti Al-Mahdi tak nak bincang, kan? Kita bincang pasal Israel Yahudi. So bagaimana Yahudi ni dia faham keadaan begitu, dia nampak keadaan begitu, and then dia nak bangsa dia ni, dia suka bangsa dia naik memerintah dan mengawal dunia. Diorang nak begitu. Sebab itulah mereka percaya sang penyelamat bagi mereka akan muncul. Tapi sang penyelamat mereka tak akan muncul dengan syarat. Syarat pertama, ada beberapa syarat saya kongsikan lah. Beberapa syarat pertama adalah semua orang Yahudi kena berada dalam Palestin. Selagi mana Yahudi semua tidak berada dalam Palestin, selagi itulah sang penyelamat mereka, Al-Masih Dajjal tidak akan keluar. Just to be clear, maksudnya beberapa syarat ni ditulis dalam kitab diorang. Maknanya diorang memang tahu lah kira A, B, C. Macam kita ada 10 tanda besar akhir zaman, diorang macam tu. Macam tak. Diorang buat dia. Okay, baik lagi. So bila mana kita tengok dalam kita punya akhir zaman pun tertulis begitu. Tidak akan keluar Dajjal selagi mana Yahudi tidak bersatu di sebuah tempat. Nombor 1. Nombor 2, kena ada kerosakan, kemusnahan, kekacauan, ekonomi tak stabil, peperangan. Semua kerosakan kena berlaku dulu. Barulah sang penyelamat mereka muncul. Sebab itulah mereka yang mulakan kerosakan. Sebab tu mereka mula, kita tengok mula peperangan, mula mengawal ekonomi dan sebagainya. Sebab mereka nak cetuskan peperangan. Mereka nak cetuskan kemarahan. Sebab mereka tahu bila mana kekacauan berlaku, sang penyelamat mereka akan muncul. Diorang nak benda ni sebenarnya. Diorang yang nak, diorang yang createkan dunia jadi begitu. Sebab itulah mereka, ni saya tak mahir sangat berkaitan dengan politik. Cuma sebab itulah mereka mula jalin hubungan dengan beberapa buah negara untuk attack beberapa buah negara Islam yang lain. Itulah kisah dia kenapa mereka nak sangat masuk ke dalam Palestin, nak menguasai Palestin dan sebagainya. Sebab mereka percaya benda tu lah. Tapi dalam kitab diorang tak bagi tahulah yang tempat tu sebenarnya kena Palestin ke apa, tak ada lah. Memang dia bagi tahu memang kena Palestin lah. Sebab yang ketiga, saya kongsi lagi, saya belanja sikit. Sebab ketiga, sebab Palestin ni mereka anggap itu negara mereka. Sebab daripada dulu lagi mereka merasa Palestin ni bumi mereka. Banyak Nabi dalam kalangan Bani Israel datang daripada mereka yang berada di Palestin. Itu sejarah kisah Nabi tu panjang. Kena buat podcast lagi. Itu lain cerita lah. Saya just nak dapat clarity lah. Macam okay, so maksudnya benda ni memang peranan yang besar. So diorang cetus benda ni supaya lagi cepat. Ataupun diorang fikir diorang kena create something supaya apa yang diorang nak tu berlaku lah kan, dengan cepat. So is create peperangan tu lah. Tak salah kalau kita katakan mereka dah rancang daripada dulu lagi. Tak salah. Sebab tengoklah cara diorang datang. Kenapa diorang pergi bila mana dibuang di sebuah negara daripada Jerman kan, kena buang kan. Jerman. Kenapa mereka attack Palestin? Kenapa mereka sampai ke Palestin? Padahal Jerman, sekitar Jerman tu banyak negara lain. Yang saya tak faham tu, kita nampak apa yang diorang Israel ni dapat daripada katakan buat hubungan politik dengan negara-negara sekian-sekian untuk attack sekian. Tapi apa negara-negara ni lain, apa yang Israel boleh offer kepada orang in return? Kenapa takkan tiba-tiba je nak berkolaborasi macam tu je? Itulah saya tak faham. Tu sebab saya tak mungkin saya tak kaji lagi berkaitan dengan politik. InsyaAllah nanti dalam akan datang memang berniat untuk kaji kenapa negara lain macam US tertarik nak ada hubungan dia orang. Saya rasa ada satu matlamat yang mereka nak capai dan matlamat itu sepakat
Tak tahulah apa matlamat mereka. Itu kena, dia boleh katakan itu mungkin boleh teori konspirasi ataupun betul. Itu kena kaji lagi lah. I see. Okay. So Ustaz, saya nak tanya satu lagi. Berkenaan dengan tadi, sebab Ustaz tadi, kenapa Ustaz sebut tadi tak nak cerita pasal Mahdi tadi? Sebab panjang. Oh, sebab panjang. Ingatkan ada benda rahsia ke apa? Tak ada, sebab panjang. Sebab Al-Mahdi macam, Ustaz ringkaskan je lah. Okay. Dua agama ni, Yahudi dengan Islam. Yahudi tahu yang Islam akan ada sang penyelamat. Yahudi pun tahu dia pun ada sang penyelamat. And then masing-masing menunggu sang penyelamat. Kita pun tunggu sang penyelamat kita. Sebab tengok keadaan Islam hari ni, bagaimana nasib Palestin. Tengok baru-baru ni kita tengok beberapa video tu tular. Walaupun mengatakan video yang tular Al-Mahdi kan. Walaupun ada mengatakan video tu daripada Syiah, tak apalah, itu tak apa. Tapi kalau ikutkan, memang betul Islam menunggu Al-Mahdi tu. Even though orang Palestin memang menunggu Al-Mahdi. Sebab Imam Al-Mahdi Muhammad ibn Abdillah sahaja yang boleh bawa kebenaran, yang boleh bawa keadilan. Sebab itulah dalam satu hadis, bila mana Al-Mahdi keluar, Imam Muhammad ibn Abdillah Al-Mahdiyun keluar, dia akan menebarkan keadilan seperti mana kezaliman tersebar ketika itu. Kezaliman banyak kita tengok pada hari ini dia, tapi Al-Mahdi keluar, bertukar menjadi tersebarnya keadilan. Semua rasa keadilan. Tapi Yahudi tak rasa, Yahudi tak suka. Sebab tu dah di zaman Al-Mahdi keluar, Yahudi benci. Oh, so Al-Mahdi dulu baru Dajjal? Ya, betul. Al-Mahdi dulu baru Dajjal. Sebab itulah orang ingat Dajjal dulu, orang ingat Ya'juj Ma'juj dulu, lepas tu mereka bergabung. Sebenarnya tidak. Sebab tu saya buat buku, nama buku saya Timeline Akhir Zaman. Ni buku saya bawa ni, nak bagi ke Yusof lah. Oh ya. Buku ni boleh kita letak beg kuning kat TikTok Buku ni dah habis. Allah. So saya special ni. Special. Okay. Tapi insyaAllah buku ni akan ada minggu depan insyaAllah. Restock lah. Restock. Okay, buku ni saya tulis memang kronologi. Sebab tu namanya Timeline, kronologi akhir zaman. Oh, so memang A to Z lah, kira A to Z. Betul. Ni Ustaz buat tulis ni? Ya, saya tulis. Saya tulis sendiri. Tak apa, buku ni nanti. Okay. So saya nak tahu satu lagi point pasal Al-Mahdi ni. Macam mana Al-Mahdi tu tahu dia Al-Mahdi nanti? Ada tak ada cerita macam mana dia nak tahu? Ada. Macam mana dia tahu dia Al-Mahdi? Okay. Al-Mahdi ni seorang, kita tahulah ciri-ciri dia. Dia tu kita kena buat satu khusus seminar. Cuma saya boleh kongsikan sedikit lah. Al-Mahdi tu dia mesti lelaki. Syarat dia. Nombor 2, dia mestilah keturunan Nabi SAW. Tak kisahlah ayah ataupun ibu. Sebab kan daripada jalur Nabi, dia terpecah dua. Hasan dan Husain cucu Nabi. Kan? Hasan dan Husain. Daripada ibunya Fatimah. Bila mana daripada Hasan dan Husain, maka merebaklah ahli keluarga Nabi di serata dunia. So daripada ayah dia serata dunia. Okay, so sebab itulah kita tengok bila mana orang yang menjaga nasab Sayyid ataupun Syarifah ataupun Al-Habib, mereka lah keturunan Nabi. Oh, Sayyid keturunan Nabi? Yes, Sayyid keturunan Nabi. Tapi contohlah, saya tak mahir sangat bab keturunan, tapi yang saya tahu, kalau Syarifah dia berkahwin dengan orang yang bukan Sayyid, so anak dia tak boleh nak disebut Sayyid. Patutlah. Kenapa Yusof Sayyid ke? Tak, saya ada kenal lah kawan-kawan yang ada Sayyid. Dia keturunan Nabi. Dia kena berbangga dia keturunan Nabi. Darah yang mengalir dalam diri dia daripada Nabi SAW. Sebab itulah orang yang keturunan Nabi, dia patut bersyukur. Tapi sayanglah yang mereka keturunan Nabi, mereka tak gunakan apa yang Nabi datuk mereka ajar untuk mereka. Sebab itulah ramai keturunan Nabi yang famous daripada Yaman. Kalau perasan daripada Yaman, ramai keturunan Nabi. Sebab adalah jalur salah silah. Tapi pasal Mahdi kan tadi kan? Betul. Jauh pergi. Apa tadi? Yang pertama sekali lelaki, yang kedua tadi nama dia Muhammad bin Abdullah. Yang pertama lelaki, yang kedua keturunan Nabi. Keturunan Nabi. Tak kisahlah jalur Hasan ataupun Husain, asalkan keturunan Nabi, dan ibu dan ayahnya keturunan Nabi juga. Syarat dia, ibu dan ayah dua-dua kena keturunan Nabi. Syarat ketiga, namanya Muhammad bin Abdillah ataupun bin Abdullah. Senang lah macam tu kan. Ramai orang akan namakan Muhammad bin Abdullah. Tapi kalau Yusof pergi ke Timur Tengah, ramai orang namanya Muhammad. Abdullah lagi lah ramai. So ramai lah nanti. Tapi tak tahu mana satu lah. Tak tahu mana satu. Sebab itulah kalau benda tu limited, so senang lah Yahudi nak attack.
Sebab tu ada orang tanya saya dalam live, kenapa Al-Mahdi ni dia tak dizahir, tak ditunjuk oleh Allah daripada awal lagi? Kenapa kita tak tahu dia lahir kat mana, dia sekolah dekat mana? Kenapa tak tahu daripada awal? Kenapa kena tunggu umur 30 baru 40 baru nak tahu dia tu Imam Mahdi? Oh 30 30 ke 40. Okey. Syarat nombor 4. Oh tu syarat nombor 4 dia. Nak mengaku dia Imam Mahdi, dia kena tunggu umur 30 ke 40. Kenapa sampai kena tunggu 30 40? Ingat balik kisah Nabi. Nabi kan diisytiharkan Rasul umur 40. Kenapa 40? Sebab kalau Nabi isytihar dia seorang Nabi daripada kecil, dia akan dibunuh. Sebab di malam kelahiran Nabi, Yahudi mencari Nabi akhir zaman untuk bunuh. Sebab keluar bintang. Keluar bintang Muhammad. Yahudi kata, ini bintang Muhammad, jom cari ke setiap rumah. Kalau ada bayi lelaki, bunuh. Sebab itulah berlaku peristiwa awan yang ikut Nabi. Ingat tak peristiwa awan yang ikut Nabi? Ada satu peristiwa awan ikut Nabi. So ada padri yang belajar kitab Injil, kitab Taurat. Oh ya. Kan? Bila mana padri tu tengok, padri tu kata kepada bapa saudara Nabi, bawa balik Muhammad. Kalau jumpa dengan Yahudi, dia akan dibunuh. Sama juga yang Al-Mahdi. Padri tu Kristian, tapi belajar Taurat dengan Injil. Okey. Yang Kristian Islam lah. Sebab Nabi tak keluar lagi. So beriman kepada Allah lah Kristian tu. Sebab itulah Al-Mahdi disembunyikan. Cuba bayangkan Al-Mahdi diisytiharkan kelahiran dia. Apa puak-puak Yahudi akan buat? Sudah tentu attack. Sebab itulah di usia 40, 30, usia yang matang, usia yang boleh jaga diri sendiri. Tu yang hari tu kita tengok viral yang macam US macam buat macam filter nama Muhammad tu kan. Betul. Sebab ramai nama Muhammad tak nombor 1. Ya, betul. Sebab itulah Al-Mahdi ni kenapa, soalan apa tadi, kenapa dia tahu tak dia Imam Mahdi? Macam mana cara dia tahu yang nanti dia dah sedar? Dia lahir macam kita. Dia sekolah macam kita. Kehidupan macam kita. Pergi beli nasi, pergi beli barang untuk ayah, basuh kereta. Sama je macam kita. Tapi di usia 30 ke 40, Allah ilhamkan, detikkan dalam hati dia untuk pergi ke Mekah, untuk buat haji. So siapa nak jumpa Imam Mahdi kena buat haji tiap-tiap tahun. Tapi tak tahu tahun bila. Boleh jadi kita mati dah kot. Boleh jadi bukan di zaman kita, boleh jadi di zaman cucu kita, wallahualam. Tapi dia akan buat haji di usia 30 ke 40 tahun. Dia berada di Madinah. Dia mesti lahir di Madinah. Oh, dia lahir, itu satu kita dia tak lahir di Madinah. Nombor 5 lah. Banyak saya belanja ni. Okey. Lahir di Madinah. Sebab itulah di Seremban baru ni, kalau Yusof perasan, ada orang hantar, dia mengaku dia Imam Mahdi. Tak tahulah dia Melayu ke Indo kan, tapi dia mengaku Imam Mahdi di Seremban, tapi kena tangkap dah. So yang kelima, kena lahir di Madinah dan bercakap Arab. Nombor 7, 6. So bila mana ni mesti kena complain lagi yang so akak ni, sorry guys, tak apalah, lupa kat cakap apa tadi saya kena kecam lagi. Apa tadi? Sorry. Apa tadi saya cakap? Tak apalah. Tanyalah. Saya je nak tanya soalan yang tak penting pun. Apa? Saya belajar Arab, kita kalam Arab biasa. Saya cakap Arab lah. Boleh show je. Oh ya? Okay. Boleh cakap Arab ke? Show je Ustaz. Maksud? Belajar mana bahasa Arab? Saya belajar ada dua. Satu saya belajar Indon dulu setahun. Belajar Nahwu Saraf sana. Lepas tu saya bawa ni surau, sini semua orang Arab. So kullu yawm akan lemah Arabi. So dengan dia orang lah. So Zahab tu Zahab. Itu masa dekat ni lah. Itu Nahwu Saraf. Okay. So bila kat mana tadi? Macam mana bila dia dah sedar dia dah mengaku. So bila mana di usia 30 ke 40, dia ada detik perasaan. Allah campakkan satu perasaan dia nak pergi. Dalam perasaan dia tak tahu. Dia hanya perasan dia nak pergi ke, macam kita lah, rasa nak buat haji lah, rasa nak buat umrah lah. So dia pergilah. Dalam masa yang sama, dalam tahun yang sama, Allah detikkan juga, Allah jentik juga hati-hati para ulama ketika itu. Ulama tu kita tahu, kata guru saya lah, ulama tu kita tahu kealiman dia, kesolehan dia, kealiman dia lah, kita tahu, kewarakan dia, kita tahu. Bukan ulama-ulama sana sebelah. Bukan ulama-ulama tu lah. Bukan ulama tu. So ulama tu kita tahu dia ni ulama yang alim, ulama yang warak, ulama yang betul-betul ulama yang menjadi tauladan kepada semua masyarakat. Kira basically semua ulama macam ijma', semua bersepakat ulama ni dia macam semua tahu. Contohlah kalau kita Syekh Ali Jumaah sekarang daripada Mesir, bekas mufti Mesir, kita tahu kewarakan dia. Al-Habib Omar
daripada Yaman. Kita tahu kewarakan dia, kealiman dia, walaupun ada yang tak suka. Itu tak suka tu dia orang punya pasal lah. So bila mana ulama-ulama ni Allah detikkan juga, wallahu alam berapa ramai, ada setengah ijtihad para ulama. Ijtihad ni pandangan para ulama. Antara ulama yang pergi ke Mekah pada tahun tu adalah ulama daripada Yaman, daripada Syria, daripada negara-negara sekitar kawasan tu. Pun ada yang berijtihad juga, ulama daripada Nusantara pun pergi. Cuma wallahu alam kebenaran dia macam mana, sebab kita tak tahu apa yang jadi in future. So bila mana mereka ulama ni pergi, mereka pun pergi nak buat haji. Dalam akal fikiran mereka nak beribadah kepada Allah, nak dapatkan haji mabrur, itu sahaja. Sama juga Al-Mahdi, nak dapatkan haji yang mabrur. So bila mana mereka sampai ke bumi Mekah, mereka melakukan tawaf, sa'i dan sebagainya, tahallul dan sebagainya. Sama Al-Mahdi. Tiba-tiba seorang demi seorang ulama terserempak dengan lelaki tu, Al-Mahdi tu. Terserempak, dia tengok. Sebab ulama yang pergi pun, plus minus ulama ni mereka belajar juga, mereka mengkaji juga hadis akhir zaman. So mereka tahu hadis akhir zaman. Macam betul yang disebut oleh Nabi. Sebab kalau kita belajar betul-betul ciri Imam Mahdi, kita boleh kenal dengan melihat. So ada specifically macam syllabus belajar spesifik. Sebab itulah kalau Yusof tak tahu, saya buat seminar. Oh ya, boleh iklankan. Saya keluar. Petang ni juga saya keluarkan Ustaz. Ustaz petang ni terus. Jangan risau. Sebab siapa yang tak tahu, kita akan post. Siapa yang tak tahu, saya nak buat seminar akhir zaman 28 hari bulan hari Sabtu ni. 6 jam. Daripada pukul 8 sampai pukul 1. Sebab dia nak daftar macam mana? Boleh pergi ke saya punya TikTok profile ataupun saya punya IG, ada link pendaftaran. Tapi saya tak ramai saya akan letak. Tapi siapa first come saya first letak dekat description guys, description boleh? video. First come first serve so kena belajar, memang spesifik kena belajar ciri Al-Mahdi. Memang kita boleh kenal. Boleh iklan sikit tak? Boleh iklan sikit. Banyak pun tak boleh. Iklan ilmu. Boleh je. Banyak pun tak Yusuf ingat tak? Pasal saya sekali pergi seminar tu lagi. Yusuf ingat tak? Yang kisah yang kisah Kristin tadi. Okay. Yang nampak awan tu. Nampak awan tu. Okay. Dia syak lah. Pemuda ni masih something. Anak budak ni masih something. So dia pergi dekat Nabi usia 12 tahun. Okay. Dia tengok Nabi, dia teliti muka Nabi, dia tengok daripada bawah ke atas, dia tengok belakang Nabi. Dia kata ini Nabi akhir zaman. Ingat balik kisah ayah Nabi dan ibu Nabi. Dia nak berkahwin. Sebelum ayah Nabi nak pergi akad nikah di rumah ibu Nabi di Aminah, nama dia Aminah, dia terserempak dengan seorang pengkaji kitab Taurat, kitab Injil. Ayah Nabi ni belum nikah lagi, dia menawarkan, wahai Abdullah, kawinilah aku. Tahu? Lalu Abdullah kata, tak boleh, aku dah janji dengan Aminah, aku akan berkahwin dengan Aminah. Yang tu dia orang apa? Orang Arab. Maksudnya tak, yang pengkaji tu dia bangsa dia beragama Nasrani ke Yahudi time tu? Antara dua tu time tu, antara dua, Allah alam. Time tu agama Nasrani, agama Yahudi semua Islam. Siapa yang kaji kitab Taurat, Islam. Injil, Islam. So basically time tu Nasrani time tu dengan sekarang dah tak sama kan. Sekarang dah jauh kan. Jauh. Masa tu sama lagi. So basically macam Islam datang mengcancelkan Nasrani Yahudi. So adakah masa Nasara datang cancelkan agama Yahudi? Tak cancel. So dua-dua tu ada. Dua-dua tu diterima basically. Diterima. Bukannya Yahudi kena ikut Nasara punya. Tak Okay. Sebabkan Nabi datang untuk umat masing-masing. Itu kaedah dia. Hanya Rasulullah SAW sekalian alam. Cancelkan semua. Okay, so mantap. Bila mana perempuan ini, dia tengok ayah Nabi, dia kata kahwin dengan aku. Ayah Nabi terkejut lah. Dia kata tak boleh, aku janji dengan Aminah. Maka bila mana dah berkahwin, dia nak balik ke Mekah. Dengan Aminah berjalan kaki nak balik ke Mekah. Bertemu dengan perempuan tu. Dan tapi masa tu perempuan tu tak layan Abdullah, tak layan ayah Nabi. Ayah Nabi macam hairan lah. Kenapa kamu tak tengok aku? Kenapa kamu tak tegur aku seperti mana kamu tegur aku sebelum tu? Wahai Abdullah, kali ini aku tak nak tegur kamu. Bukan sebab dia frust, tapi disebabkan aku tak melihat tanda wajah nur di wajah kamu, tapi aku melihat nur itu berpindah kepada isteri kamu, Aminah. Dia tahu yang itulah ayah dan ibu
Nabi akhir zaman. Sebab tu dia nak jadi ibu kepada ibu akhir zaman. Oh, so actually sebenarnya tak kisah mana-mana perempuan. Tapi Nabi Allah tetap Allah dah susun lah. sebab jalur Aminah pun jalur yang cantik. Okay, back to story Okay, kita. sorry Jauh kan. Nasib baik kita ada guest yang selalu back to story guys. Kalau guest sebelum ni semua kita dah lari, dia pun laut sekali. Ni nak lari ke? Jangan. Kita ke laut nanti dia orang complain. So bila mana Al-Mahdi ni, dia tak tahu yang dia Al-Mahdi. Tapi ulama ketika itu tengok saja, wish, dia macam lelaki ni sama yang disebut oleh Nabi SAW, ciri-ciri Al-Mahdi. Bila mana seorang demi seorang ulama terserempak, macam Rita pergi kedai jumpa, pergi kedai jumpa. Maka wallahu alam apa jadi, tapi boleh katakan ulama berbincang dalam kalangan mereka. Berbincang, bermuzakarah, adakah lelaki yang kita jumpa tadi Al-Mahdi? Maka bila mana bincang-bincang, kata sepakat dialah Al-Mahdi. Sebab ulama kata sudah tiba masanya Al-Mahdi keluar. Kita yang tak jumpa lagi. Maka mereka pergi approach. Wallahu alam, mungkin semua pergi approach ataupun one by one, wallahu alam. Tapi mereka akan pergi approach. Yang tu yang poin kita nak. Mereka approach, wahai lelaki. Maka berlakulah sesi soal jawab di antara lelaki itu. Bertanya. End up daripada soalan tu, wahai pemuda, kamulah Al-Mahdi yang ditunggu oleh kami. Pimpinlah kami. Sebarkan keadilan kepada dunia. Dunia menantikan kedatangan kamu, wahai pemuda. Dia, apa ni asal dia? Wih, haji je. Oh. Kan, macam Yusuf nak pergi melancong. Tiba-tiba Yusuf Al-Mahdi. Kamu Al-Mahdi. Syok kan? Tambah-tambah orang yang alim, orang yang soleh, orang yang ingat pada Tuhan, dekat pada Tuhan, dia tak nak jawatan. Sama dengan Al-Mahdi. Sebab itulah satu kaedah lagi. Apabila Al-Mahdi itu dikenali, maka dialah orang yang paling alim. Bila mana Al-Mahdi dikenali, dialah orang yang paling soleh. Bila mana Al-Mahdi dikenali, dialah orang yang paling dekat dengan Allah. Kalau sekarang tak tahu kan siapa ulama paling dekat kan? Tak tahu. Tak tahu siapa ulama tapi paling kiranya dekat. Macam time tu Al-Mahdi tu, kita adakah Al-Mahdi tu memang dah orang yang soleh? Ya, betul. Dah orang yang soleh, tapi memang, dia bukan dikenali lah. Betul. Memang Allah dah tarbiyah, Allah dah jaga Al-Mahdi. Tapi Al-Mahdi ni bukan ada satu mukjizat, tak. Dia macam kita, tapi dia orang yang soleh, orang yang baik. Bukan Al-Mahdi ni merompak mencuri, tiba-tiba satu malam Allah ubah dia menjadi orang baik, tak. Allah memang dah jaga sanad dia. Sebab itulah bila mana dia diberitahu dia Al-Mahdi, dia terkejut. Dia tak boleh nak terima that kebenaran. Sebab tu dah dia lari ke Madinah. Itulah cerita dia. Faham. Sebab saya macam terfikir bila saya cakap tadi pasal Said, nama Said Sharifah tu kan, keturunan Nabi SAW. So, macam fikir tau, sebab kan kita tengok, tak tahulah ustaz ada jumpa macam saya ke tak kan, tapi macam saya tengok macam ada ramai orang lah yang dalam kehidupan saya pernah jumpa Said dengan Sharifah, dia orang biasa je kan, dia orang, tapi kita tak tahulah yang takwa ni Allah je tahu kan. So kita tengok macam nampak macam normal ke apa. So boleh jadi macam something like that lah. Orang yang dia tak tahu apa, dia normal, tapi dia ketakwaan dia jaga semua kan, makanan ke apa semua, jaga memang betul-betul. Lepas bila orang cakap kau lah ni mesti macam tak terima, asal pula ni mesti dia akan macam so reaction tu reaction betul pun kalau ikutkan kan. Sebab itulah orang kata iman tak boleh diwarisi. Sebab itulah, maaf, bukan saya nak best shade dengan Sharifah, tak kan, lompat bintang tu guys, let lu. Bukan semua ahli keturunan Nabi, maaf saya sebut, bukan saya nak menghina Nabi, tidak. Bukan semua ahli keturunan Nabi mereka ni orang yang belajar. Bukan semua ahli keturunan Nabi mereka orang yang betul beriman kepada Allah. Kita boleh tengok, maaf saya sebut, kita boleh tengok hari ni ada juga orang daripada keturunan Nabi yang mereka lari sikit daripada landasan dia. Free hair sikit, tak solat sikit. Even though, bukan saya nak claim, even though minggu lepas saya jaga kecemasan. Kecemasan dia ada bahagian psychiatric, saya kena jaga jugalah. Ada datang daripada UIA, nama dia Sharifah. Dia depression. Saya tanya dia, kenapa depression? Semua biasalah, masalah kewangan, masalah kerja pula. Ya, betul, dia buat part time, masalah keluarga dan sebagainya. Satu soalan saya, solat tak? Tak. So that's why saya kata bukan semua orang ni iman boleh diwarisi. Even though kalau ayah dia ulama, belum tentu lagi anak menjadi ulama. Tapi kebiasaannya bila mana ayah ulama, keberkatan itu akan ada pada anak dia. Itulah. Betul.
Okay, so Kenapa berat sangat ke? tak, bukan macam-macam benda yang orang panggil 36. Macam apa panggil connecting the dots lah. Macam okay, patutlah ni macam tu lah. Tapi kalau kita elaborate sampai esok tak habis kan. Boleh. So saya nak satu lagi point. Macam yang sekarang kita tengah kecoh saya tengok ni pasal Mujaddid. Mujaddid tu ada kena-mengena dengan Imam Mahdi ke dia Mujaddid tu benda lain pula? Okay. Itu ijtihad para ulama lah. Okay. Kalau kita tengok ulama kata Mujaddid yang akan keluar nanti ni yang setiap 1000 tahun. Yang akan keluar pada 2024. Ada orang kata Imam Mahdi. 1000 tahun ke 100? 1000 100 tahun. Okay. Setiap 100 tahun, 1000 tahun lama sangat kan. Setiap 1 tahun orang kata Al-Mahdi. Tapi ada juga ulama kata bukan orang lain. Tapi bila mana kita tengok keadaan semasa, saya pun tak berani nak berijtihad, tak berani nak bagi pandangan sebab saya tak cukup ilmu lagi. Pandangan-pandangan biasanya bagi ulama-ulama yang lama, yang memang yang legend lah, ulama-ulama legend. So kebanyakan ulama kata dua lah. Ada kata setiap 1 tahun yang akan keluar 2024 sepatutnya time tu Imam Mahdi dah keluar. Ada kata tidak, belum lagi masanya. Itulah pandangan wallahu alam. Tapi memang setiap 100 tahun akan ada Mujaddid. Tapi diorang tahu tak dia orang Mujaddid? Diorang tak tahu. Tapi diorang akan bawa pembaharuan kepada agama kita. Pembaharuan dari sudut refreshing. Tajdid niat. Tajdid niat ni pembaharui niat. Akan bagi semangat balik kepada orang Islam. Sebab itulah zaman dulu pun ada beberapa nama khilaf siapakah Mujaddid. Ada kata Khalifah Omar Abdul Aziz. Tapi betul ke dia Mujaddid? Wallahu alam. Tapi boleh katakan ya, sebab dia membawa satu tajdid niat, pembaharui niat, pembaharui semangat orang Islam ketika itu. Sama juga Salahuddin Al-Ayyubi, sama juga Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi wallahu alam betul ke tak mereka ni Mujaddid? Sebab tapi boleh kata ya juga, sebab mereka yang bawa tajdid niat, dia pembaharui niat, pembaharui semangat, pembaharui keazaman orang untuk terus dengan agama Islam dan sebagainya. Itulah. Oh, so sebab kita, dia bukan macam Al-Mahdi yang mana Imam Mahdi ni macam semua orang akan bersepakat okay, officially Al-Mahdi satu hari nanti kan. Semua orang akan sepakat kan. Tapi macam Mujaddid ni dia tak ada istilah macam semua orang sepakat okay ni Mujaddid yang sekarang. Ni ada Mujaddid yang sebelum ni. Dia so khilaf. So kita tak tahu pun lah. Betul. Boleh jadi Mujaddid tu pun dah keluar, kita tak tahu. Boleh jadi pun boleh jadi, maksudnya sebab kita tak tahu kan. Betul. I see. Sebab kalau tak, kita boleh tanya siapa Mujaddid yang 100 tahun lepas. Siapa? Tak tahu. Tak tahu kan. So mungkin sekarang pun dah ada kan. Tapi kita tak tahu. I see. Sebab dunia ni yang kita tengok sekarang, sebenarnya Allah simpan banyak rahsia kepada kita. Banyak sangat rahsia. Sama juga orang selalu tanya saya berkaitan dengan ma'ul hayat, air kehidupan. Adakah air kehidupan tu ada? Yes, sejawab ada, air kehidupan tu ada. Sebab itulah Nabi Khidir boleh hidup sampai sekarang. Tapi di mana? Tak tahu. Rahsia Allah. Sebab itulah rahsia-rahsia Allah ni, kita jangan bazirkan masa untuk mencari, tapi sibukkan diri kita untuk dekat dengan Allah. So maksudnya ma'ul hayat dalam Quran ke? Tak ada. Ni hadis Hadis. So maksudnya apa basic? First time saya dengar ni. Maksudnya minum air tu tak boleh tak meninggal. Dipanjangkan kehidupan. Panjangkan kehidupan. Itu konsep dia. Air kehidupan lah panggil. Sebab itulah hadis saya tak ingat. Saya rasa hadis. Nanti saya cek balik hadis ataupun Al-Quran. Tapi air kehidupan tu ada ma'ul hayat. Dan yang ada setengah ulama dia bagi dalam kitab sirah, dia menceritakan Nabi Khidir yang jumpa ma'ul hayat tu daripada zaman Zulkarnain. Dia ada satu raja Zulkarnain. Zulkarnain memerintahkan Nabi Khidir untuk mencari ma'ul hayat. Okay. Maka diberi laluan oleh Allah, pencerahan oleh Allah, dia jumpa ma'ul hayat, and then dia minum atau dia mandi, wallahu alam. And then sampai sekarang, sebab itulah ada ulama kata sampai sekarang dia hidup. Macam mana dia boleh hidup? Kalau biasa umur manusia kan 60-100 tahun meninggal kan. So macam mana Nabi Khidir boleh hidup? Disebabkan ma'ul hayat. Yang Nabi Khidir hidup, semua ulama sepakat ada hidup. Tak, ada kata dah meninggal. Sebab itulah Nabi Khidir hidup. Okay, macam ni kaedah dia. Ulama yang jumpa dia, yang pernah jumpa dia, dia akan katakan Nabi Khidir masih lagi hidup. Sebab dia ada bukti dia jumpa Nabi Khidir. Ulama yang tak jumpa, dia akan kata setiap manusia pasti akan merasai kematian. Setiap orang, setiap benda, setiap makhluk akan ada tempoh expire dia. Sama juga dengan Nabi Khidir. Akan satu tempoh expire, akan meninggal.
Sebab hujah ulama, kalau Nabi Khidir hidup, kenapa dia tak pergi tolong Nabi ketika mana dalam peperangan Uhud yang Nabi cedera parah? Adalah beberapa hujah ulama. Sebab itulah saya kata rahsia Tuhan ni sangat luar biasa. Sama juga dengan Mujaddid. Tak tahu siapakah Mujaddid, rahsia. Kalau tahu senanglah kita kan. Tolong Mujaddid doakan saya masuk syurga kan. Wallahualam. So kalau Nabi Khidir alaihissalam hidup pun tak ada hadis bagi tahu dia hidup lagi masa tu. Betul. Tak ada hadis yang mengatakan dia masih lagi hidup. So datang pada mana orang cakap dia apa kiranya orang kita dengar ni yang mengatakan Nabi Khilaf para ulama lah. khilaf ulama Para ulama, sebab ulama yang berjumpa tu. jumpa dia. So tak boleh nak dinafikan jugalah. Sebab dah jumpa kan. Aku jumpa Nabi Khidir. Bukan seorang tapi ramai yang jumpa Nabi Khidir. Sebab itulah bila mana kalau seorang mungkin kita boleh katakan kita. Tapi bila mana ramai yang jumpa boleh jadi betul. Dia macam tu lah. Faham. So Ustaz, kalau yang sekarang ni kita tengok terjadi kat Israel Palestin ni, Ustaz rasa dia akan escalate ke? Saya tak berani nak anggarkan lah. Sebab benda tu ilmu je lah. Ilmu ghaib kan? Ilmu yang kita tak tahu apa yang jadi masa depan. Tapi kalau tengokkan keadaan yang kita tengok pada hari ini, yang tiba-tiba di puak-puak Palestin, mereka seolah-olah ada satu pembakar semangat yang baru. Bagaimana mereka sekumpulan yang kecil, sekumpulan yang tak ramai, berani nak serang Yahudi. Hamas berani nak serang Yahudi, sedangkan Hamas tak ramai pun. Bagaimana mereka ada kekuatan begitu? Boleh jadi kita dah mula kebangkitan orang Islam. Sebab itulah dia macam ni. Imam Mahdi keluar, bukan tiba-tiba keluar Islam terus naik on the spot. Tak. Dia dah mula-mula nak naik. Sama juga dengan kan ada satu hadis, hari pertama Dajjal keluar tidak ada air. Ni saya nak relate kan tahu. Hari pertama Dajjal keluar tidak ada air, tidak ada makanan walaupun satu di atas muka bumi. Lautan akan kering, sungai akan kering. Lautan akan kering, tidak ada air di atas muka bumi. langsung Tapi adakah tiba-tiba kita bangkit pagi esok kan kering terus. keluar berita Dajjal keluar kering? Dia tak jadi macam tu. Dia berperingkat. Sebab 3 tahun sebelum keluar Dajjal, hujan tak turun. Hujan turun sangat sikit. 1/3 hujan turun Daripada kebiasaan. Tahun kedua lagi sikit. Tahun ketiga makin sikit. Dan iyalah kepanasan, sungai kering, lautan kering. Pergilah ke mana-mana pun, pergilah ke Amerika pun, air tak ada. Ustaz, saya nak simpan, ada kata saya nak simpan lah, saya nak buat stok gudang. Tak. Anda pergi ke mana-mana tak ada makanan. So anda akan ambil makanan daripada gudang. Hari-hari habis. Sampai hari Dajjal keluar, tidak ada makanan. Sama juga dengan tadi. Bukan Imam Mahdi keluar tiba-tiba terus naik. Tak. Dia dah mula kebangkitan manusia. Sebab itulah ulama kata tengok. Sebab itulah ada setengah ulama kata Mujaddid yang 100 tahun ni 2024 Al-Mahdi, sebab dia nampak kebangkitan Islam di bumi Palestin. And then kita tengok kebangkitan anak muda kita sekarang. Perasan tak di mana-mana kuliah ramai anak muda? Tak perasan ni? Even tu kalau Tapi kuliah sangat Ustaz. kalau kuliah dalam mana-mana kan ramai anak muda yang suka share sekarang. Algoritma algoritma saya pun kebanyakan anak muda yang tengok. Dia punya analitik tu kan. So benda ni interesting. Dia orang macam minat benda ni kan. Ramai anak muda di usia 20 ke 40, boleh katakan anak muda lah 40. Dulu pergi kuliah, siapa 50 bersara kan, tunggu duit PJ masuk baru pergi kuliah. Tapi tak sekarang. Itulah the menariknya sekarang. So basically ada probability je lah untuk benda ni berlaku kan. Yang jadi dia punya apa catalyst lah kan. Wish, mantap Ustaz. Okay, so next Ustaz saya nak tanya untuk sekarang ni kita belum masuk tanda besar kiamat lagi Belum ni, satu pun belum Belum. Sebab tengok dalam, saya rujuk buku saya lah. Sebab buku saya ni memang saya buat, sebenarnya buku ni saya buat untuk saya memang dah berceramah berkaitan akhir zaman lama dah. So kita akan bila nak ceramah saya buka kitab. So salin kitab. Setiap kali nak pergi ceramah alah penatnya. So saya tengok kitab, so tarik di laptop nota. Sebab tu mudah nak buat buku ni, sebab memang dah ada nota dah lama dah. So masukkan nota dalam ni je. So sebenarnya ni nota saya lah sebenarnya. So macam tu nak tunjuk dekat Yusof sikit Okay ni. timeline.
Ada timeline guys. Yang ni tanda besar. Allah. Daripada 1 sampai 10 saya buat. Okay, kita sebut je lah guys. Pertama sekali Imam Al-Mahdi. Kedua Dajjal. Ketiga Nabi Isa AS. Ketiga Ya'juj dan Ma'juj. Oh, ada satu soalan Ya'juj Ma'juj atas Ustaz. Soalan simple ya. Dabbah yang kelima. Binatang berbulu lebat boleh bercakap dan memberitahu siapa yang beriman atau tidak. Yang keenam Dukhan, membuatkan muslimin sesama Yahudi kesakitan. Ketujuh terbit matahari dari barat. Kelapan gempa bumi. Kesembilan keluarnya api. Kesepuluh kiamat berlaku tiupan sangkakala. Wish, mantap. Yang ni so basically guys, dia 10 ni dia laju sah. Dia ibarat tasbih yang terputus satu demi satu tu back to back terus Dia 1 sampai 4 dia masa yang jangka masa yang lama. Oh, Imam Mahdi 4 sampai ke 5 jangka masa yang lama. Tapi time ni masa bergerak lagi laju Masa mula bergerak laju bila masuk yang kelima. I mean masa tanda besar kiamat back to back akan keluar. Mula dengan tanda kiamat yang nombor 5. Bila nombor 5 keluar, petang tu akan keluar nombor 6. Okay. Malam esok kan keluar nombor 7. I see. Oh macam tu Keluarnya api ni Ustaz, yang ke-9 ni boleh Ustaz cerita tak sikit? Bukannya nak cerita panjang, saya nak tahu keluar api macam mana? Daripada lubang ke apa? Setengah ulama berpandangan keluarnya api, ada ulama mengambil jalan yang selamat. Dia kata tak tahu api keluar daripada mana. Dia tak nak bagi ijtihad keluar daripada Yaman, keluar daripada mana-mana, tak. Nak terus ke? Biar jalan Ustaz. Okay. So keluarnya api daripada, setengah ulama kata senang keluar api tu daripada bumi. Dia keluar, dia akan membakarkan semua. Sebab lepas keluar api apa jadi? Lepas keluar api terus tembak sangkala. Ya. So dia akan membakar semua. Maka semua yang ada di atas muka bumi berlaga di antara satu sama lain. Planet akan berlaga, sama-sama planet, bumi akan berlaga dengan bintang-bintang. Semua akan hancur. Dia serentak keluar api dengan kehancuran dunia serentak. Oh, kehancuran tu bukan berlaku sebab tiupan Oh, okey. Tiupan sangkakala itu hanya meniup, mematikan manusia saja. Dan ketika itu orang yang melihat kiamat bukan orang Islam. Oh, I see. Orang Islam, Allah jaga mereka yang ada iman lah dalam hati dia, walaupun sebesar zarah. Allah muliakan mereka dengan mematikan awal lagi. So orang yang melihat kiamat adalah orang yang kafir. I see. Okay. So saya satu soalan je. Kita semua memang ni pun antara ilmu ghaib. Kita tak tahu kat mana Ya'juj Ma'juj ni. Tapi hari tu saya ada nampak, dan tahun lepas juga saya rasa. Ada lagi. Okay, so tahun lepas saya rasa saya nampak, saya cakap Ya'juj Ma'juj ni perkara gaib. Tapi tahun lepas saya nampak dekat TikTok ada satu macam dokumentari orang buat. Ramai orang buat research nak cari kat mana Ya'juj Ma'juj ni. Tembok tu saya tahu Ustaz mungkin dah pernah tengok video ni ke apa. Yang tembok tu yang kat tempat kistan ni sikit. Saya tak ingat nak satu kistan. Ada banyak jenis. Yang kistan tu pelik sikit. Tergistan ke apa macam tu. Dia punya tembok tu lain macam. Lepas tu tak tahu Ustaz tengok tak dia orang buat vlog tu. Lepas tu ada seorang lelaki tu dia ketuk ais tu sampai ais tu pecah. Lepas tu dia bawa metal detector. Lepas tu dapat detect metal ais tu. Tapi kalau tengok dari jauh, bentuk pun memang nampak macam dua. Yang tengah-tengah tu macam ais, tutupi ais. Itu saya tak tengok. Saya tengok dia orang pergi je. Saya skip sebab saya tahu bukan ni. Komen saya ke? Komen Ustaz. Tak, sebab bentuk tu memang kita tak tahu. Tapi macam masuk Ustaz apa. Kawasan tu seram kan? Macam kawasan tu sejuk-sejuk. Kawasan ais. Kawasan ais lah. Tapi bentuk dia yang buatkan pelik. Takkanlah bentuk bukit betul-betul macam tu. Faham. Soalan dia, saya nak tanya soalan kepada orang yang pergi. Kenapa tak pergi helikopter? Tengok seberang. Boleh tengok. Kenapa nak boleh tebuk? Kenapa nak macam nak pecahkan? Kenapa tak pergi helikopter? Tengok daripada atas apa yang ada seberang tu. Sebab teknologi dunia moden tak boleh nak kesan. Meskipun kalau tu betul, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kalau betul pun is bonus untuk orang yang mencari. Tapi kalau betul pun dia nak pecah ke pun memang tak boleh. Sebab yang akan memecahkan tembok tu adalah Ya'juj Ma'juj sendiri. Sebab mereka akan pecahkan setiap hari. Sampai satu tempoh Allah izinkan Ya'juj Ma'juj keluar, maka tembok tu terpecah. Bila Ya'juj Ma'juj keluar, selepas Dajjal mati. Lambat lagi. Bila Dajjal mati, Nabi Isa akan bunuh Dajjal di satu tempat namanya di
di Babulut tak silap saya di Palestin. Di situlah Dajjal akan dibunuh. So bila mana Dajjal dibunuh, Nabi Isa akan memerintah. Dahulu Berapa tahun? Wallahualam lama, tapi Nabi Isa akan the bestnya Nabi Isa akan kahwin dengan umat Nabi SAW. Akan ada anak, dia akan tinggal dengan kita. Sebab itulah gurauan saya, Nabi Isa akan pergi beli nasi lemak dengan kita. Ada sebelah, Nabi Isa sihat, Nabi Isa macam tu. Sebab Nabi Isa akan hidup dengan kita. So bila ketika itulah Allah bagi wahyu kepada Nabi Isa, wahai Isa, bawalah orang Islam naik ke Bukit Tur Saina. Ya'juj Ma'juj dah keluar. Sesungguhnya Ya'juj Ma'juj bukan lawan kamu. Dajjal yang kuat, Dajjal tu yang Dajjal boleh hidupkan orang mati kan. Dajjal boleh keluarkan makanan, boleh suruh langit turunkan hujan. Kuat begitu Dajjal, Nabi Isa bunuh sekejap saja. Tapi Ya'juj Ma'juj bukan lawan Nabi Isa. Sebab itulah tembok tu nak saking kuatnya Ya'juj Ma'juj, dia boleh tebus tembok tu. Ustaz Jawa kan Ustaz? Tak adalah. Saking bukan Jawa ke? Jawa kan? Jawa ke? Jawa Ustaz. Biasa sebut ke bukan? Biasa sebut Biasa sebut. Ustaz lain macam Okey Ustaz. Sebab tu bila mana tembok tu pecah, sebab tu tembok tu tak boleh dipecahkan daripada luar, dia pecah daripada dalam. Sebab yang memecahnya adalah Ya'juj Ma'juj. Itu yang Tuhan tulis dalam Al-Quran. Buatlah macam mana pun kita manusia tak akan dapat juga. Even though kalau itu betul-betul tembok, sebab kita tak tahu kan betul ke tak tembok tu, tapi yang Yusuf bagi tahu tu yang dia detector semua benda kan, yang memang keras semua benda. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tapi kalau betul pun tak ada buat apa pun. Tak ada buat apa pun. Sebab it's bonus untuk dia yang jumpa. Tapi mana proof yang itu tembok. Sebab the proofnya adalah bila dia keluar daripada tembok. Sama juga dengan Pulau Dajjal. Ada kata di Yaman, di sebuah pulau ada, saya google juga Pulau Dajjal tu. Dia google jugalah sekitar. Ada ke? Google ada. Kat mana pulau tu? Yaman Yaman, ada orang kata kat Yaman. Pulau tu misteri, sangat-sangat misteri. Orang kata situ Pulau Dajjal. Itu belum masuk teori konspirasi lagi. Tu sampai besok teori konspirasi, saya tak minat teori konspirasi sebenarnya. Konspirasi sebab bazir masa kan. Bazir masa. Tak ada bukti kukuh kan. Betul. Tapi saya google jugalah, orang kata di Yaman, di sebuah pulau misteri. Saya takut juga dengan pulau tu. Bukan tu betul. Kenapa takut? Dia macam apa? Dia macam seram juga pulau tu. Saya tengok seram tu macam, kalau siang tu seram. Dia macam pulau tu tak ada kita pokok. Tengok ada pokok yang buatkan dia seram, gelap macam tu kan. Dia macam mana kita tengok seram sejuk. Tapi tak tahu betul ke tak. Bulu roma naik macam tu. Boleh jadi orang edit dalam gambar. Sebab tu saya kata, kalau betul pun, kalau pergi pun tak ada apa-apa ya. Kalau Allah tak nak bagi tampak, kita pergilah pun tak nampak juga. Betul. Tu Allah alam. Sebab benda-benda ni benda gaib memang Allah sembunyikan, tunggu masa je. Bila keluar, dia akan keluar. Sebab itulah orang kita banyak sibukkan cari benda-benda yang tak berfaedah. Sedangkan diri tak cukup ilmu. Contoh, belajar akhir zaman tak nak, tapi mencari di mana Dajjal, di mana Ya'juj Ma'juj nak. Dia suka benda-benda misteri, tapi belajar akhir zaman tak nak. Dia problem dengan orang kita. Okay Ustaz, so nak tanya Ustaz, pendapat Ustaz lah, macam mana kita sebagai rakyat biasa, manusia, orang awam ke kan, untuk kita, pada pendapat Ustaz, untuk bantu apa yang berlaku sekarang kat Palestin. Memang kita tak logik untuk kita pergi sana semua kan. Betul. Tapi macam maksudnya, kita sebagai umat Islam, apa yang kita boleh individually boleh buat. Okay. Saya sebenarnya nak sebut juga poin yang soalan Yusuf bagi tanya ni. Tapi lama dah saya dekat mana lah saya nak sebut poin yang ni. Sebab tak ada orang tanya. Yusuf tanya, alhamdulillah tu masih. Ingat tak kisah yang Nabi Ibrahim dibakar? Ingat. Siapa tolong dia? Malaikat Jibril AS. Jibril untuk tolong sejukkan kan. Siapa yang tolong ambil air? Maksudnya tuang air atas tu. Orang ke? Burung. Ya saya cakap burung, bukan orang kan. Bukan orang, burung. Burung. Siapa yang tiupkan api tu? Cicak. Oh ya? Betul, kenapa orang suruh bunuh cicak? That's why. Dia tiup api untuk besarkan api ke? Bukan tiup untuk hilang api. Bukan. Okay. The best thing, saya ambil ibrah daripada kisah Nabi Ibrahim. Saya memandang apa yang berlaku dekat Palestin untuk kita lah. Apa yang kita boleh buat? So saya fikir, so saya teringat satu kisah Nabi Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim dibakar, ya betul, api itu menyejukkan. Tapi bila mana keadaan begitu, orang yang beriman kepada Allah, apa yang dia kena buat? Tapi sekeliling ketika itu orang yang tak beriman. Tiba-tiba burung datang. Burung lalu, dia tengok Nabi Ibrahim dibakar.
So bila mana dia tengok Nabi Ibrahim dibakar, dia pergi dekat mana-mana air, dia masuk air dalam mulut, dia lemparkan, tuangkan dekat api yang membara tu. Burung banyak mana air kan. Lepas tu tengok cicak. Apa cicak tengah buat? Tiup api. Kau hasam cicak. Dia tiup api tu makin, tak lah, api banyak sangat. Banyak sangat mana anginnya. So, tiup kan sikit lah kan. Tapi bila mana dialog di antara cicak dengan burung, the best thing, dialog di antara burung dan cicak tu. Ada perbualan Ada. Apa dia? Dirakam dalam kitab-kitab sirah, Qasas Anbiya. Cicak tanya kepada burung, wahai burung, kenapa kamu nak tolong, kenapa kamu ambil air nak tuang kepada api Nabi Ibrahim, sedangkan tak membantu pun, sikit pun tak membantu. So kata burung, aku beriman kepada Allah. Lebih kurang macam itulah, aku beriman kepada Allah. Aku takut bila mana aku nampak Nabi Ibrahim dibakar, aku takut Allah soal aku. Apa yang aku buat bila mana Nabi Ibrahim dibakar? Apa usaha aku untuk bantu Nabi Ibrahim? So that's why, walaupun usaha aku yang sikit, aku tetap berusaha sebab aku nak, at least Allah tak soal aku apa yang berlaku kepada Ibrahim, aku tak buat apa-apa. So that's why aku ambil air, walaupun sedikit, aku tahu air tu tak membantu pun, tapi aku tak nak Allah soal aku. Cicak, dia meniupkan sebab dia memang jadi cicak macam tu. Nakal. Oh ya? Tak ada sebab tu je. Sebab tu je. Dia nakal kan, cicak kan. Sebab itulah burung pun nak tolong Nabi Ibrahim, padahal air sikit sangat, tapi api tu sangat besar. Sebab bagaimana boleh tercetusnya api tu, Raja mana tak ingat dah saya. Raja ketika itu mengarahkan semua penduduk kampung. Namrud kan? Namrud. Raja Namrud mengarahkan semua penduduk kampung. Setiap seorang kena bawa satu batang kayu. Bayangkan semua penduduk kampung bawa satu batang kayu, sebuah negara bawa satu batang kayu untuk menghasilkan satu api yang besar. Boleh bayangkan seorang bawa jadi api yang besar. Orang ambil air yang sikit je. So itu yang kita boleh relate, yang apa yang berlaku kepada Palestin. Kita nak pergi berperang mungkin susah, mungkin tak boleh, tapi apa yang kita boleh buat? Benda-benda yang sekecil itulah dikira. Sebab itulah orang kata berdoa pun dikira usaha. Post, repost, share, itu dikira juga. Buat story itu di-share juga. Tak boleh nak infak 10,000, 20,000, 1 juta. Buat perkara yang kecil. Sebab ditakuti Allah soal kita. Apa yang kamu buat ketika mana saudara kamu Islam di Palestin berlaku kekacauan? Apa usaha kamu? Ya Allah, usaha aku infak. Wahai Allah, usaha aku share. Supaya bagi awareness kepada orang lain. Tak apa. Sebagai bagi awareness kepada orang lain. That's why, walaupun usaha kita kecil, yakinlah dengan usaha kecil tu Allah tak akan persoalkan kita. Sebab itulah kita tengok video-video daripada Palestin, even though kita buat post story pun mereka suka. Sebab mereka nak naikkan kemarahan orang Islam. Mereka nak semarak perpaduan orang Islam tu bersatu, orang Islam bersatu balik. Itu yang diorang nak. Sebab itulah ada satu kata-kata yang saya tengok, diorang tak bimbang dengan nasib diorang dekat Palestin sebab diorang tahu diorang akan mati syahid. Yang diorang bimbang kepada kita, apa kita nak jawab dengan Tuhan nanti. So benda itulah kita tengok, the small thing pun kita, at least kita boleh tolong walaupun sedikit. Share paling mudah. Nak buat video mungkin susah kot. Ni mungkin Yusuf mungkin dah terselamat daripada Allah sebab Yusuf dah tanya soalan ni, InsyaAllah. so video ni akan keluar. So video ni akan tersebar kepada semua orang. Wallahu alam. So kira contoh itu dari segi kalau orang ada social media buat macam tu lah. Kalau orang yang ada duit dia boleh sedekah macam tu. Yang mana ada banyak masa, ada masa sikit pergi perarakan. Boleh mana-mana usaha kita, tanda kita tak sokong. Tanda nak tunjuk kepada dunia kita tak sokong. Boleh buat tunjuk perasaan tapi dengan amal lah. Macam baru ni dekat Aziata kan, semalam kan Aziata pergi, tak ada masalah. So bila mana kita nak tunjukkan kemarahan kepada sebuah satu pasukan yang jahat, yang zalim, dia jangan fikirlah latar belakang siapa yang anjurkan. Anjurkan orang biru, anjurkan orang merah. Tak payah fikirlah siapa yang anjurkan. Orang yang anjurkan, dia nak buat benda yang baik, iaitu untuk satukan orang Islam, tunjukkan kepada dunia kemarahan orang Malaysia. Pergi, tidak ada masalah. Jangan labelkan latar belakang politik berbeza, tak payah pergi. Tak, benda ni bukan latar politik dah. Isu bukan politik, ini isu dunia kemanusiaan. Agama kita memang dironyak-ronyakkan dah sekarang. So pergi je mana-mana, asalkan
kita jaga tata susila kita ketika mana buat tunjuk perasaan. Jangan terlalu over, jangan sampai merosakkan barang. Dia ada cara-cara Islam gariskan. Jangan merosakkan harta benda, jangan membuat kerusuhan dan sebagainya. So tadi Ustaz cakap macam buat dengan amal. So maksudnya yang contoh kalau dari segi individu lagi yang boleh buat macam daripada solat kat rumah, kita solat jemaah dengan harapan turun pertolongan Allah. Boleh. Macam tu lah. Okay. Sekecil benda yang kita boleh tolong, share lah. Sangat mudah. Terlepas dah untuk kita. Okay Ustaz. Okay, final Ustaz. Muka tak puas Memang tak puas lah. Tapi saya buat seminar. Saya nak cerita seminar Ustaz ni. So seminar Ustaz ni bila tadi saya cakap 28 hari bulan? Seminar saya 28 hari bulan ni, hari Sabtu ni lah. Oh, Sabtu ni. Secara online sahaja di Zoom meeting. Okay. Memang ada yang minta untuk buat fizikal, tapi saya tengoklah sebab ada yang daripada Sabah Sarawak, ada yang daripada Brunei nak join. So walaupun seorang, dua orang daripada Brunei still dia nak join lah. So saya buat secara online lah. Okay. Untuk peringkat awal. Okay. So macam mana cara dia Ustaz? Cuba Ustaz cerita sikit. Okay, siapa yang nak bagi betul-betul spesifik, diorang boleh terus. Siapa yang nak join saya punya seminar akhir zaman, insyaAllah akan dikondak oleh saya sendiri. Kita akan buat secara online. Selama 6 jam kita akan berbincang topik akhir zaman. Daripada episod pertama, Tanda Besar Kiamat, sampai episod terakhir Tanda Besar Kiamat, iaitu berlaku kehancuran dunia. Banyaklah perkara yang kita akan bincangkan. So di situlah kita akan belajar bagaimana Imam Mahdi, apa itu Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi, bagaimana nak kenal Imam Mahdi, bagaimanakah tanda yang tepat itu Imam Mahdi. Sama juga dengan Dajjal. Bila mana Dajjal keluar, adakah kita nak tahu itu Dajjal? Sebab bila mana Dajjal keluar, keluarga akan bergaduh. Keluarga akan berpecah. Setiap keluarga? Walau setiap keluarga. Tapi kalau keluarga, contoh keluarga tu 5 orang, termasuk ibu dan ayah. 3 daripada keluarga tu tak solat. 2 saja yang solat. Suruh saja yang jaga betul-betul perintah Allah. 3 ni on off. Solat on off, tak tutup aurat. So 3 ni, dia akan nampak Ad-Dajjal adalah sang penyelamat. 2 ni nampak kufur di dahi Dajjal. Sebab orang fasik berterusan dalam dosa, tak tutup aurat, tak solat, mereka tergolong dalam golongan fasik. Mereka tak nampak tanda kufur di dahi Dajjal. Oh, tulisan tu tak nampak? Wow. Sebab itulah akan berpecah ahli keluarga. So yang 3 ni, yang tak nampak, dia akan nampak Dajjal ni sang penyelamat. Sebab dia bawa makanan, dia bawa minuman. Lepas tu boleh turunkan hujan, boleh hidupkan orang mati. Kita akan anggap apa? Tuhan ni. So 3 ni lah akan ikut Dajjal dan akan mati dalam keadaan kekufuran. Sebab itulah saya nak bagi kefahaman ni kepada masyarakat kita. Dalam seminar kita pada 28 hari bulan, 6 jam daripada pukul 8 sampai pukul 1 petang insyaAllah. Di Zoom meeting sahajalah. So siapa nak join boleh pergi dekat ada link dekat bawah, boleh tekan lah. Sebab Ustaz sebut Dajjal tadi, Ustaz sebagai penutup lah, kita bagi satu, Ustaz bagi macam apa amal yang orang boleh buat. Kan kita semua tahu 10 awal 10 akhir Al-Kahfi kan? Cukup ke Ustaz sebenarnya? Cukup dah Ada satu lagi lah doa yang selalu untuk menghadapi akhir zaman ataupun menghadapi Dajjal. Amalan saya tak cukup. Ilmu dulu mula-mula. Even though kita buat amal, tapi tanpa ilmu benda tak ke mana. Dia kena ada ilmu dulu. Whatever is kita nak buat, contoh solat. Nak solat pun kena ada ilmu. Kita tak tahu rukun solat tu apa. Tapi at least bila orang tanya Al-Fatihah wajib tak wajib, cukup. Tapi kalau kita tanya Al-Fatihah wajib tak sure lah, tak boleh. Ulama kata tak sah solat. Tapi ada ulama kata tak apa lagi lah, orang awam. Tapi sama juga dengan ilmu akhir zaman. Dia kena ada ilmu dulu. Sebab kalau kita baca tak ada ilmu, kita baca 10 awal 10 akhir, untuk Dajjal, bagaimana kita nak yakin itu Al-Mahdi? Kena belajar. Bagaimana kita nak yakin Nabi Isa? Kena belajar. Bagaimana? Sebab bawah ni ada kabus yang sangat tebal. Orang DM saya, Dukhon ke Ustaz? Dukhon tak ada. Dukhon tak ada nombor berapa Dukhon tu? Dia nombor 8 je. So lambat lagi Dukhon tu nak keluar. Dukhon tak ada dalam 10 besar? 10 Ada. Oh ada 6. Dukhon ada. So kena belajar. So pertama kena belajar. Nombor 2 ialah kena baca 10 awal 10 akhir. Nombor 3, azamkan dalam diri kita supaya kita tak bertemu dengan 10 tanda besar kiamat tu. Boleh kita azamkan supaya kita tak bertemu 10-10 tu. Sebab walaupun Imam Mahdi orang paling baik, sebelum Imam Mahdi tu kekacauan dunia tu tak termasuk lagi satu gunung yang dibuat daripada emas. Allah, tu saya lupa nak tanya tu Ustaz. Aduh, tak apa Ustaz. Lepas tu? So tak termasuk lagi. Itu fitnah.
ujian kepada manusia ketika itu. Sebab tu ramai manusia yang terpesong daripada ajaran asal. Bila mana nampak gunung lagilah. Bayangkan satu gunung yang besar, gunung air tu kering, keluar yang gunung tu semua emas. Dan ulama kata emas yang pure. Tapi macam sekarang kalau selam dekat Sungai Forak tu tak ada mas. Allah tak zahir kan. Allah Mungkin. Oh, sebab kita tengok sekarang Sungai Forak dah kering. Tiba-tiba ada satu kota, ada satu macam rumah, bilik-bilik, ada perumahan orang bawah tu. Boleh jadi bawah tu lagi. Boleh jadi wallahualam. Tapi bila mana air Sungai Forak tu kering, terzahir yang satu gunung. Dan siapa yang pergi, 99 orang mati, satu je terselamat. Itu nisbah yang Nabi gambarkan. Dan setiap orang ingat dia yang akan terselamat. Ya betul. Setiap orang yang dia dah tahu hadis ni. Betul. Setiap orang tu dia ingin, dia mengharapkan dia lah orang yang satu tu terselamat. Okey, alhamdulillah. Okey, Ustaz, terima kasih Ustaz datang jauh Okey, itulah guys. Okey, so siapa ada persoalan guys boleh komen kat bawah, and aku ada guest-guest lagi yang kau ada sure boleh letak dekat komen juga, and apa-apa soalan ke pun boleh, kau boleh follow Ustaz dekat Instagram semua. Boleh. Untuk link pun kita kalau letak kat bawah guys untuk seminar tu. Okey. Ustaz ada apa-apa kata akhir tak? Tak ada Tak ada. Terima kasih banyak kepada Yusof jemput saya. Saya ada audiens yang baru yang belum kenal lagi saya. Saya terkejut Ustaz accept saya Ustaz accept invitation Saya accept je. Even though sekolah rendah yang jemput, saya accept je. Oh ya Tapi penat lah sekolah rendah. Tapi terima kasih banyak Yusof yang accept, yang jemput saya. Dan terima kasih banyak kepada semua. Maaf kalau ada salah silap. Okey je. Okay guys, Assalamualaikum.